Bismillahirrahmanirrahim. Perutusan kepada bala tentera. Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an menulis surat perutusan kepada ketua dan anggota pasukan masing-masing dengan mesej yang sama, surat yang sama. Di sini disebut surat Abu Bakar yang ditulis kepada penglima-penglima tentera supaya dibaca kepada bala tentera masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Hadha ahdun min Abi Bakr khalifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li fulanin hina ba'athahu fi man ba'athahu li qital man raja'a anil Islam. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ini adalah pesanan daripada Abu Bakar, Khalifah Rasulullah SAW, kepada sesiapa sahaja yang diutuskan untuk memerangi kelompok murtad yang meninggalkan Islam. Wahida ilahi an yattaqiyallaha mastata'a fi amrihi kullihi sirrihi wa alaniyatihi. Pesanan buat kamu sekalian agar bertakwa kepada Allah semampu yang mungkin, menunaikan perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya dalam segala perintahnya, sama ada dalam keadaan tersembunyi ataupun secara terang-terang. Yang pertama, kamu penglima tentera mesti bertakwa kepada Allah, ikut perintah Allah dan tinggal larangan je, jangan buat maksiat. Wa amarahu bil jiddi fi amrillah wa mujahadati man tawalla anhu wa raja'a 'anil islami ila amani syaitan ba'da an ya'dira ilaihim fayad'uhum bida'iyatil Islam. Dan agar semua bersungguh-sungguh dalam menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, memerangi golongan yang telah berpaling daripada Islam, yang murtad dan keluar daripada Islam kerana percaya kepada angan-angan syaitan. Setelah itu mereka terlebih dahulu diseru untuk kembali kepada Islam, diberikan peluang supaya bertaubat. Yang pertama, bersungguh dalam peperangan. Yang kedua, beri peluang mereka yang murtad itu bertaubat. Beri peluang bertaubat, jangan terang lagi, suruh dia bertaubat. Fa in ajabuhu amsaka anhum wa in lam yujibuhu shanna ghardahu alaihim hatta yuqirru lahu. Jika mereka menerima ajakan itu, maka biarkanlah mereka, janganlah dia serang. Namun jika mereka tidak menerimanya, maka perangilah mereka sehingga mereka menyerah diri dan mengaku kembali kepada Islam semula. Kalau mereka bertaubat, lepas biar. Kalau tak bertaubat, perang sehingga menyerah diri, sama ada bunuh ataupun serah diri. Alladhi alaihim walladhi lahum fayakhudha ma alaihim wa yu'tihim alladhi lahum. Kemudian khabarkanlah kepada mereka mengenai kewajipan yang mereka mesti tunaikan setelah menjadi orang Islam, dan hak yang wajib diberikan dengan adil. Ambillah yang menjadi kewajipan mereka, mengambil zakat daripada mereka yang kaya, dan hak yang wajib dibahagikan kepada mereka yang memerlukan pertolongan dalam kalangan mereka yang miskin. Setelah mereka masuk Islam, suruh mereka tunaikan kewajipan Islam. Sembahyang, yang kaya keluarkan zakat, harta zakat dibagi kepada mereka yang berhak. La yunzirhum wa la yuraddul muslimina an qitali aduwwihim faman ajaba ila amri Allah azza wa jalla wa aqarra lahu qabila dhalika minhu wa anahu alaihi bil ma'ruf. Janganlah kamu sekalian menunggu mereka, dan janganlah dihentikan orang-orang Islam daripada memerangi mereka yang murtad. Sesiapa yang menerima seruan Allah dan mengaku menjadi Muslim semula, maka perkara itu boleh diterima
dan hendaklah membantu mereka untuk berbuat kebaikan. Setelah mereka menyerah diri, bertaubat, tolong mereka jadi orang baik. Wa innama yuqatilu man kafara billahi 'ala al-iqrari bima ja'a min 'indillah fa idza ajaba ad-da'wah lam yakun 'alaihi sabil wa kana Allahu hasibahu ba'du fima istasarra bi. Sesungguhnya golongan kafir kepada Allah diterima pengakuannya terhadap apa yang datang daripada Allah. Apabila mereka menerima semula ajakan itu, maka tiada jalan baginya. Cukuplah tugas kita, kerana mereka akan dihisap oleh Allah setelah disembunyikan kekufuran mereka. Bila mereka sudah bertaubat, mereka masuk Islam, serah pada Allah Ta'ala. Kalau mereka tipu, itu urusan Allah Ta'ala, bukan urusan kita. Kadang-kadang dia tipu. Pernah disebut dalam satu hadis, Usama bin Zaid menetok. Dia akak tu orang mengucap. Orang mengucap, dia tetap bunuh juga. Lalu orang beritahu kepada Nabi, Nabi panggil Usama, mengapa mentetok orang mengucap? Usama kata, dia mengucap, dia tipu, dia takut bila tengok pedang. Nabi kata, asyaqaqta qalbah, membelah hati dia, mau tahu apa ada dalam hati dia. Jangan. Bila dia sudah mengaku, mengucap dengan syahadat, kita terima dia sebagai orang Islam. Kalau dia tipu, dia menafik, itu urusan Allah, bukan urusan kita. Wa man lam yujib da'iyat Allah qutila wa qutila haitsu kan wa haitsu balagha maraghamanan la yaqbalu min ahadin syai'an a'tahu illa al-Islam. Sesiapa yang masih lagi tidak mahu menyahut seruan Islam, maka perangilah mereka di mana sahaja mereka berada. Tidak diterima daripada mereka melainkan kembali semula kepada Islam. Sekiranya mereka tak mahu masuk Islam, perang, bunuh, lawan. Tak ada jalan, sama ada mereka masuk Islam ataupun dibunuh. Ini orang murtad. Lain, ini orang kafir. Orang kafir tak dipaksa masuk Islam. Tapi orang yang Islam, dia murtad, dia lawan, perang. Sama ada masuk Islam semula ataupun dibunuh. Itu saja. Faman ajabahu wa aqarra qubila minhu wa alimah wa man aba qatalahu fa in adharahu Allah alaihi qatala minhum kulla qitlatin bisilahi wan niran. Sekiranya ada yang menyerah diri dan berikrar mahu kembali kepada Islam, terimalah mereka dan ajarkanlah mereka berkenaan agama Islam. Jika ada yang terus-menerus menentang Islam, maka perangilah mereka secara habis-habisan. Sekiranya Tuhan memberikan pertolongan, maka diizinkan membunuh mereka itu dengan menggunakan senjata dan api. Kalau mereka masuk Islam, terima Islam semula. Kalau lawan, terus lawan habis-habisan. Habis-habisan dengan senjata dan api. Thumma qassama ma afa Allahu alaihi illa al-khumsa fa innahu yuballighunahu wa an yamna'a ashabahu al-ajalata wal fasad wa an la yadkhula fihim hashwan hatta ya'rifahum wa ya'lama ma hum wa la yakunu uyunan wa li alla yu'ta al-muslimuna min qibalihim. Kemudian bagikanlah harta rampasan perang itu secara hukum khumus selain daripada 1/5 mengikut Al-Quran. 1/5-nya dipulangkan kepada kami. Ketua-ketua pasukan hendaklah mengawal anggota agar jangan gopoh dan tidak melakukan kerosakan, dan hendaklah berada dalam kalangan mereka sehingga mengenali setiap orang daripada mereka apakah ada mata-mata pengintip yang menyusup masuk. Demikian itu penting supaya kaum muslimin tidak diserang oleh musuh. Bila serang mereka, harta-harta mereka hendaklah dibahagi 5. 4/5 untuk pada tentera. 1/5 serah pada pemerintah, pada kerajaan. Zaman tu tentera tak ada gaji. Tak ada gaji macam sekarang, tak ada allowance. Jadi orang yang terlibat dalam perang dapat
rampasan perang, ghanimah dipanggil. Iaitulah yang dirampas masa perang. Yang dirampas masa tak perang dia makan faid. Ini merupakan sumber keuangan di masa itu. Jadi bila mereka masuk Islam, terima masuk Islam, dalam masa yang sama berwaspada takut ada kalau mereka ni jadi pengintip. Wa an yaqtasida bil muslimin wa yarfiqa bihim fis sayri wal manzili wa yatafaqqadahum wa la ya'dala ba'duhum an ba'din wa yastawsi bil muslimina fi husnil suhbati wa linil qaul. Hendaklah bersikap sederhana kepada kaum muslimin, perlahan-lahan dalam berjalan dan tempat penginapan, dan perhatikanlah tingkah laku anggota pasukan. Janganlah bersikap gopoh sehingga bertelagah sesama sendiri, dan perintahkanlah kaum muslimin agar bersikap baik dan bercakap dengan sopan. Pesan pada penglima-penglima supaya bersifat sederhana, jangan keras, jangan lembut. Jangan keras sangat paksa pada tentera, jangan lembut sangat sehingga orang tak takut. Dalam masa yang sama mesti bersopan, mesti beradab. Anggota-anggota pasukan juga jangan gopoh, bertindak mengikut strategi, mengikut peraturan, taat kepada arahan. Duduk tempat masing-masing, jangan ikut suka, dan bercakap pun mesti dengan sopan, jangan berkasar. Terutamanya kita nak pujuk orang masuk Islam semula, mestilah dengan pujuk rayu yang baik, nasihat yang baik, kerana kejayaan kita mengislamkan orang semula pahalanya sangat besar. Semua ni riwayatkan ulama di dalam kitab tarikh. Mesej dalam ucapan di atas mengandungi hukum dan adat-adat Islam, kerana kemenangan Islam itu lebih bergantung kepada pertolongan Allah SWT. Sesungguhnya Allah tidak memberikan pertolongannya kepada mereka yang zalim dan mengerjakan maksiat, sekalipun mereka ialah orang-orang Islam. Antara kesimpulan dalam pertuturan itu ialah menunjukkan bahawa kita orang Islam ni berlawan dengan musuh dengan pertolongan Allah, bukan dengan sebab jumlah kita, bukan dengan sebab senjata kita lebih, bukan dengan sebab itu saja, tapi dengan sebab kita bertakwa kepada Allah, dengan sebab kita tidak buat maksiat, Allah Ta'ala tolong kita. Kemenangan Islam ada pertolongan Allah, bukan kekuatan kita. Oleh kerana itu, jaga lagi masing-masing, diri baik-baik. Jadi dalam pesanan ni ada perkara yang pertama, bertakwa kepada Allah SWT sepanjang masa dan dalam semua keadaan. Yang kedua, memujuk mereka yang murtad supaya bertaubat dengan memberikan peluang yang seluasnya. Biar peluang dia bertaubat. Ada ulama kata biar peluang siapa 3 hari. Ada ulama kata ikutlah berapa hari pun sehingga puas hati. Yang ketiga, berperang dengan akhlak yang mulia tanpa melampaui batas. Berperang jangan melampau, tak boleh bunuh kanak-kanak, tak boleh bunuh perempuan kecuali yang terlibat dengan peperangan. Tak boleh bunuh orang tua, tak boleh bunuh orang awam, tak boleh merosakkan kebun-kebun orang, binatang-binatang orang, tak boleh, kecuali yang menghalang perjalanan tentera. Yang keempat, ketua tentera hendaklah bersikap kasih sayang dengan anggotanya. Ketua tentera ni mesti bersifat lembut dengan anggota dia. Yang kelima, mengeratkan hubungan kasih sayang antara satu sama lain, di mana pasukan tentera itu dengan berkasih sayang, bersahabat antara satu sama lain. Jangan berkelahi. Yang keenam, melaksanakan tugas dengan sederhana tanpa gopoh. Jangan gopoh, mesti nak buat satu fikir dulu. Yang ketujuh, menyediakan bekalan yang cukup pada tentera. Bekalan cukup, air cukup, makanan cukup, senjata pun cukup. Yang ke-8, berlaku adil terhadap mereka yang telah bertaubat. Orang murtad yang telah bertaubat, dia layan dengan baik. Jangan kasar. Yang ke-9, memberikan motivasi ilmu pada mereka yang telah bertaubat. Kena mengajar mereka bertaubat. Ini balik pada Islam semula. Memanglah berlaku dalam sejarahnya, mereka yang bertaubat ini bertaubat sungguh. Masuk Islam semula, menjadi orang Islam yang soleh, orang Islam yang kuat agama, yang berjuang mempertahankan Islam sehingga mati. Nak tebuh balik dosa murtad dia tu sehingga berperang sampai mati balik. Ini berlaku begitu. Banyak mereka murtad ni
terlibat, apabila bertaubat masuk Islam semula, terlibat dalam mengalahkan Parsi dan Rum, kuasa besar dunia zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Perutusan kepada mereka yang murtad. Sayyidina Abu Bakar juga tulis surat kepada pemimpin-pemimpin dan kumpulan yang murtad. Tulis surat. Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an juga menghantar perutusan kepada mereka yang murtad dengan cara memujuk mereka kembali kepada Islam. Kemudian memberikan amaran sebelum menyerang, atau dengan perkataan yang lain, menerang sebelum menyerang. Abu Bakar tulis surat pujuk mereka murtad ni supaya bertaubat balik semula pada Islam, ataupun mereka akan diperangi. Pujuk dulu, terang dulu. Kalau degil juga baru lesat. Antara isi kandungan perutusan tersebut ialah Bismillahirrahmanirrahim. Min Abi Bakrin khalifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila man balaghahu kitabi hadha min ammatin wa khassah aqama ala islamihi aw raja' anhu salamun ala man ittaba'al huda wa lam yarji' ba'dal huda illa ad-dalalati wal 'ama. Maksudnya daripada Abu Bakar Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sesiapa sahaja yang sampai kepadanya perutusan ini, sama ada secara umum ataupun secara khusus, pemimpin murtad, sama ada pemimpin atau pengikut, sama ada mereka yang terus bersama Islam atau yang keluar daripada agama Islam, selamat sejahtera kepada sesiapa yang mengikut petunjuk Allah dan tidak kembali murtad ke jalan yang sesat setelah mendapat petunjuk. Barang siapa yang ikut petunjuk Islam, selamat dia. Selamatlah dia dunia dan akhirat, itu maksudnya. Fa inni ahmadu ilaikumullah alladzi la ilaha illahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh nuqiru bima jaa bihi wa nukaffiru man aba wa nujahiduh. Sesungguhnya aku memuji Allah di hadapan kalian, tiada Tuhan malaikannya. Aku bersaksi dengan ikrar lidah dan kepercayaan hati bahawa tiada Tuhan yang sebenar malaikan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang tiada sekutu baginya, tak ada Tuhan lain daripadanya. Dan aku bersaksi bahawa Muhammad SAW itu hamba-Nya dan Rasul-Nya. Kami mengakui dengan apa-apa sahaja yang disampaikan olehnya, dan kami mengkufurkan sesiapa yang membangkangnya dan menentang ajarannya. Jelas, siapa yang ikut Nabi, kami suka, kami setuju, kami redha. Siapa yang lawan Allah, lawan Nabi, kami akan menentang mereka dan ajarannya. Amma ba'du, fa inna Allah Ta'ala arsala Muhammadan bil haqqi min indih ila khalqihi bashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira liyundhira man kana hayyan wa yahiqqul qawlu 'alal kafirin. Maka ketahuilah, sesungguhnya Allah telah mengutuskan Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi rasulnya dengan benar kepada semua makhluknya sebagai pembawa berita gembira kepada mereka yang beriman dan beramal saleh, dan pemberi amaran kepada sesiapa yang menentang, menjadi penyeru ke jalan Allah dengan izinnya, laksana yang menyuluh cahaya yang terang untuk memberikan peringatan kepada mereka yang hidup dan menegakkan kalimah yang benar
ke atas golongan yang kufur menentang Islam. Islam adalah cahaya petunjuk. Kalau ikut Islam, selamat jalan, selamat perjalanan. Tak ikut Islam, gelap, menyebabkan sesat, rosak. Fahadallahu bil haqqi man ajaba ilaih, wa daraba Rasulullah sallallahu alaihi man adbara wa anhu man adbara anhu hatta sara ila al-islam taw'an aw karha. Maka Allah telah memberikan petunjuk kebenaran kepada sesiapa yang menerima Islam, dan dengan izin Allah juga Rasulullah SAW memerangi orang-orang yang berpaling daripada mengikuti ajarannya sehingga mereka kembali kepada Islam, sama ada secara rela atau secara terpaksa. Barang siapa yang dah masuk Islam tak boleh murtad, tak boleh keluar. Sama ada balik pada Islam atau diserang. Itu pilihannya. Ada pun orang kafir dah tak dipaksa masuk Islam. Tetapi bila dah masuk Islam tak boleh murtad. Kenapa pula tak ada paksaan dalam agama? Kerana bila seorang tu masuk Islam, dia ikrar dua kalimah syahadah. Dia berjanji dengan Allah Ta'ala, ikrar dengan Allah Ta'ala. Setelah dia ikrar, dia masuk Islam, dia murtad, dia tipu Allah Ta'ala, dia khianat terhadap Allah Ta'ala. Lain dengan orang yang asal dia kafir, dia tak ikrar lagi. Dengan sebab itu orang yang kafir dah tak dipaksa dia masuk Islam, tak boleh bunuh berpaksa. Tapi orang masuk Islam, bila murtad tak ada pilihan, sampai dia masuk Islam ataupun dia dihukum dengan keras, kerana dia lawan janji dengan Allah Ta'ala. Thumma tawaffa Allahu Rasulahu SAW wa qad nafadha li amrillahi wa nasaha li ummatihi wa qadha alladhi alayhi wa kana Allahu qad bayyana lahu dhalika wa li ahli al-islam fil kitab alladhi anzal faqal. Kemudian Allah mewafatkan Rasulullah SAW setelah baginda melaksanakan semua perintahnya, menasihati umatnya, dan setelah menunaikan perintah yang diwajibkan kepadanya, dan Allah telah menjelaskan tentang kewafatannya dalam Al-Quran yang telah diturunkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Subhanahu wa taala, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad SAW akan mati, dan sesungguhnya mereka juga akan mati. Mamalah Nabi mati. Bila Nabi mati, Islam tak mati. Jangan keluar Islam. Nabi manusia. Firman Allah Ta'ala, wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld afa in mitta fahumul khalidun kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Ini Tuhan kata ke Nabi sendiri. Dan kami tidak menjadikan seseorang manusia sebelummu dapat hidup kekal di dunia ini. Tak ada manusia kekal termasuk mu sendiri wahai Muhammad. Maka jika kamu meninggal dunia wahai Muhammad, adakah mereka akan hidup selama-lamanya? Setiap diri pasti akan merasai kematian, dan kami menguji kalian dengan kejahatan dan kebaikan. Sesungguhnya kalian pasti akan dikembalikan kepada kami. Muhammad mati, manusia lain mati juga. Tapi Allah Ta'ala turunkan Islam jadi ujian pada manusia. Dan bakal berkata kepada orang-orang mukmin dengan menyebut firman Allah Ta'ala, wa ma Muhammadun ila rasulun qad khalat min qablihi ar-rasul afa imma ta'al qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibahi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Dan Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul yang sudah pun didahului oleh beberapa orang rasul yang telah mati atau terbunuh. Jika demikian, sekiranya jika dia mati, Muhammad mati atau terbunuh, patutkah kalian berpaling tadah menjadi kafir? Dan ingatlah, sesiapa yang berbalik menjadi kafir murtad, maka itu tidak akan mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun, dan sebaliknya Allah akan memberikan balasan pahala kepada orang-orang yang bersyukur akan nikmat Islam yang tiada bandingannya itu.
Muhammad mati, Muhammad bawa Islam, Nabi-Nabi zaman dulu mati. Kalau Muhammad mati, tak boleh keluar daripada Islam. Islam tetap jadi pegangan. Islam nikmat Allah yang paling besar, kita mesti syukur. Dengan sebab itu mesti pertahankan Islam. Tak boleh tinggal Islam walaupun Muhammad dah mati. Faman kana innama ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan khalmat wa man kana ya'budu Allah fa innahu hayyul la yamut wa la ta'khudhuhu sinatun wa la naum hafizul li amrih muntaqimun min aduwih. Sesiapa yang menyembah Muhammad, maka sungguhnya Muhammad baginda sudah mati. Dan sesiapa menyembah Allah, maka sesungguhnya dia Allah Maha hidup dan tidak sekali-kali mati. Dan Allah tidak pernah mengantuk atau tidur, sentiasa memelihara urusannya dan bertindak terhadap musuhnya dengan balasan yang setimpal. Jangan akan mati Allah Ta'ala tidur pun tidak, mengantuk pun tidak. Selama-lamanya Allah Ta'ala. Itu dia Allah Ta'ala. Oleh kerana itu barang siapa lawan Allah Ta'ala, jaga, akan bertindak ke atasnya. Wa inni usikum bitaqwallah wa hadhikum wa nasibikum minallah wa ma ja'akum bihi nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam wa an tahtadu bihudah wa an ta'tasimu bidinillah fa inna kulla man lam yahdihillahu dhal. Sesungguhnya aku berpesan agar kalian semuanya bertakwa kepada Allah dan keadaan kalian bergantung kepada Allah. Aku juga ingin berpesan supaya kalian mematuhi apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan agar kalian mengikuti petunjuknya dan berpegang teguh dengan agama Allah. Maka sesungguhnya sesiapa yang tidak mendapat petunjuknya, dirinya akan sesat. Barang siapa tak ikut tunjuk Allah, tak ikut Muhammad, dia sesat. Wa kullu man lam yu'afihi mubtala wa kullu man lam yu'inhu Allahu makhdhul faman hadahu Allahu kana muhtadiya wa man adallahu kana dhalla. Sesiapa yang tidak diselamatkan oleh Allah nescaya ditimpa bencana, dan sesiapa yang tidak menolong agama Allah maka hinalah dirinya. Sesiapa yang mendapat hidayah Allah maka memperoleh petunjuk, dan sesiapa yang disesatkan oleh Allah maka sesatlah dirinya. Kerah surat ni tuan. Allah berfirman, man yahdillahu fawwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Sesiapa yang diberi hidayah petunjuk oleh Allah maka dialah yang berjaya mencapai kebahagiaan, dan sesiapa yang disesatkannya maka engkau tidak sekali-kali akan beroleh sebarang penolong yang dapat menunjukkan jalan yang benar kepadanya. Allah yang memberi tunjuk. Allah Ta'ala tak beri hidayah, tak dapat hidayah itu. Walam yuqbal minhu fid dunya amalun hatta yuqirra bih walam yaqbal minhu fil akhirati sarfun wala adlun. Seterusnya Allah tidak menerima amalan seseorang itu di dunia sehinggalah mendekatkan diri kepada Allah, dan Allah tidak menerima di akhirat nanti sebarang taubat dan harta tebusan. Hanya orang yang Islam saja Allah Ta'ala terima amal. Yang tak Islam, buatlah amal baik banyak mana pun, Tuhan tak terima. Barang siapa yang ada Islamnya, Tuhan terima taubat dia pada hari kiamat. Kalau tak ada Islam, tak boleh tebus dengan harta yang banyak mana sekalipun. Wa qad balagani rujuman raja'a minkum an dinih ba'da an aqarra bil Islam wa amila bih iqtiraran billah wa jahalatan bi amrih wa ijabatan lisyaitan. Telah sampai kepada pengetahuanku, kata Abu Bakar, tentang adanya dalam kalangan kamu sekalian golongan yang kembali kepada agama dahulu setelah masuk Islam dan mengamalkan ajarannya kerana ragu terhadap Allah disebabkan kejahilan tentang perintahnya dan memenuhi ajakan syaitan. Ada orang dah masuk Islam, keluar daripada Islam kerana dirasuk oleh syaitan, ikut pemimpin yang salah. Padahal Allah telah berfirman,
Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis kana minal jin fafasaqa an amri rabbih afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lizalimin badala. Dan ingatlah peristiwa ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu sekalian kepada Adam. Maka mereka sujud. Malaikat iblis, dia berasal daripada golongan jin, maka dia menderhakai perintah Tuhannya. Oleh itu, patutkah kamu sekalian menjadi iblis? Menjadikan iblis dan keturunannya sebagai sahabat-sahabat qarib yang menjadi pemimpin selain daripadaku Allah? Sedangkan mereka itu ialah musuh bagi kamu sekalian. Amatlah buruk iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang-orang yang zalim. Mutukar Allah Ta'ala dengan iblis. Allah Ta'ala beri petunjuk pada kamu, ikut iblis yang menyesatkan kamu. Firman Allah Ta'ala, inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kamu sekalian, maka jadikanlah syaitan itu musuh kamu sekalian yang mesti dijalani, dijauhi tipu dayanya, kerana sesungguhnya syaitan-syaitan itu hanyalah mengajak golongannya supaya mereka menjadi penduduk neraka. Ikut syaitan, berkawan dia jalan neraka. Ikut Allah saja selamat. Wa inni ba'astu ilaikum fulanan fi jaisin minal muhajirin wal ansar wattabi'ina bi ihsan wa amartuhum alla yuqatila ahadan wa la yaqtulahu hatta yad'u ila da'iyatillah faman istajaba lahu wa aqarra wa kaffa amila salihan qabila minhu wa anahu alaih. Dan aku telah mengutuskan seorang kepada kamu sekalian bersama pada tentera dalam kalangan muhajirin dan ansar. Disebut nama penglima dalam surat itu, Khalid bin Walid atau sebagainya. Aku utus penglima namanya sekian-sekian pada tentera muhajirin dan ansar serta pengikutnya yang setia. Aku memerintahkannya supaya tidak memerangi sesiapa atau membunuhnya, sehinggalah terlebih dahulu mengajak kembali semula kepada agama Allah Islam. Sesiapa yang menerima ajakan kepada Islam, mengakuinya dan beramal saleh, nescaya ia diterima dan diberikan pertolongan kepadanya. Aku tak suruh askar aku ni terus serang, tidak. Aku suruh pujuk dulu supaya balik pada Islam. Barang siapa yang balik pada Islam, beramal dengan Islam, diterima, dapat pertolongan Allah. Wa man aba amartu an yuqatilahu ala dhalik thumma la yubqa ala ahadin minhum qadira alaih wa an yuharriqahum bin nar wa yaqtulahum kulla qitlah wa an yasbir nisa wa dharari wa la yaqbal min ahadin illa al-Islam. Dan sesiapa yang membangkang, yang melawan, aku memerintahkan untuk memeranginya kerana kesalahan yang dilakukan dan menghapuskannya sehingga tidak tinggal seorang pun daripada kalangan yang tertangkap. Lalu mereka dibakar dan seorang demi seorang dibunuh. Adapun golongan wanita dan kanak-kanak pula ditawan. Tidak dibenarkan sesiapa pun bebas, melainkan wajib menerima Islam semula. Tak boleh bebas sama ada dibunuh ataupun masuk Islam. Ini diberi amaran pada mereka yang murtad. Faman ittaba'ahu fahuwa khairul lah wa man tarakahu walan yu'jizallahu wa qad amartu rasuli an yaqra kitabi fi kulli majma'in lakum. Sesiapa yang mengikut Islam, itulah terbaik baginya, dan sesiapa yang meninggalkannya, maka sesungguhnya ia tidak akan dapat melemahkan Allah walau sedikit pun. Aku telah memerintahkan utusanku agar membaca surah ini dalam setiap perhimpunan sekalian. Surah aku ini jelas, siapa yang ikut, yang terima, selamat dalam kebaikan. Siapa yang tak ikut, lawan, tak boleh melemahkan Allah. Tak boleh melemahkan Allah. Kami berperang ni atas jalan Allah. Tak siapa yang boleh mengalahkan kami. Dan aku perintah surah ni dibaca pada orang ramai. Wa da'iyatul adhan
fa idza adzana al-muslimuna fa adzanu kufu anhum wa in lam yu'adzinu ajaluhum wa in adzanu as'aluhum ma alaihim fa in abaw ajiluhum wa in aqarru qubila minhum wa hamalahum ala man yanbaghi lahum. Dan tanda seruan itu adalah azan. Bang, jika orang Islam melaungkan azan, lalu mereka juga azan, maka berhentilah daripada menyerang mereka. Jika mereka tidak melaungkan azan, maka bersegeralah menyerang mereka. Jika mereka melaungkan azan, maka tanyakanlah apa kewajipan yang mesti mereka tunaikan. Jika mereka membangkang, maka serangilah mereka. Jika mereka mengakui Islam, maka mereka boleh diterima semula dan hendaklah berlaku baik terhadap mereka. Ini pesanan Abu Bakar. Bila dengar azan, jangan serang. Setelah masuk, tanya dia apa kewajipan Islam yang mesti ditunaikan. Dia tunaikan kewajipan Islam betul-betul, terima dia. Kalau dia azan saja, kewajipan tak tunai, itu tak boleh. Kita akan baca. Selepas ini bagi Khalid bin Walid nak serang satu kampung, nak serang waktu subuh, serang mengejut, dengar bang, dengar orang bang subuh, tak jadi serang. Lalu pusing semula, tanya macam mana orang ni bang, macam mana tak keluar zakat. Zakat tak wajib, dia kata. Tak wajib zakat. Bila kata zakat tak wajib, zakat ni rukun Islam. Menafikan rukun Islam. Islam dia tak sah. Begitu juga dia kata semayang tak wajib. Tapi bang saja tak semayang, tak pakar, tak boleh kena serang, ke murtad juga. Bakal suruh serang balik puak ni. Pengajaran. Perutusan yang panjang ini menggambarkan tindakan yang diambil terhadap kumpulan murtad itu ditangani dengan penuh bijaksana berdasarkan beberapa pendekatan. Yang pertama, penjelasan secara motivasi, secara menyedarkan berkenaan ajaran Islam yang baik bagi mereka di dunia dan di akhirat. Yang kedua, menyebarkan mereka yang murtad itu, menyedarkan mereka yang murtad itu sebenarnya mengikut kesesatan pemimpin-pemimpin yang menipu dan pembohong besar yang menjadi tentera syaitan. Berbagai bentuk penipuan dalam kalangan ahli sihir dan ahli nujum sudah dikenali, memang berbeza dengan sifat yang diajar oleh Nabi Muhammad SAW. Baginda SAW sangat benar dan amanah dalam menyampaikan petunjuk Allah SWT yang terpelihara. Bahkan Baginda SAW juga meninggalkan para sahabat untuk meneruskan penyebaran ajaran Islam. Ajaran Nabi jelas, terang, benar, bukan menipu, bukan macam ahli sihir, bukan ahli nujum yang pelawak, bukan pemimpin yang bohong, tidak, seorang yang benar, yang amanah. Mereka yang murtad adalah dalam kalangan bangsa Arab, bangsa yang sama dipilih Rasulullah SAW menjadi pesuruh Allah SWT. Dan Al-Quran juga diturunkan dalam bahasa Arab. Mereka mampu memahami Islam secara fitrah dan paling dekat, maka tiada kemaafan bagi mereka malaikat kembali kepada Islam. Oleh kerana puak murtadnya orang Arab semua, Nabi orang Arab, Quran dalam bahasa Arab, tiba-tiba lawan juga. Kalau orang bahasa lain padang tak ada erti. Ni dia orang Arab, faham bahasa Arab, tiba-tiba lawan juga. Tak ada maaf bagi mereka ni. Berbeza pula keadaannya dengan kaum lain yang memerlukan penjelasan yang lebih panjang untuk memahami Islam. Perkara ini menjadi hujah kepada para ulama untuk menetapkan hukum bahawa tiada pilihan bagi bangsa Arab selain daripada menerima Islam secara paksa setelah mereka diberikan masa bertahun-tahun melihat Islam secara amali pada zaman Rasulullah SAW. Orang Arab tak ada pilihan, kan Quran dalam bahasa mereka, Nabi dalam bahasa mereka. Adapun kaum lain kena banyak beri peluang untuk mikir panjang. Kena beza. Sebahagian besar daripada pengikut ajaran murtad terpesong daripada Islam kerana masih baru memeluk Islam dan jahil terhadap ajarannya.
Selain itu mereka murtad kerana ketakutan dipaksa secara kejam oleh pemimpin golongan murtad. Ada kalangan yang murtad ni baru masuk Islam 2-3 hari, tak ngaji lagi, tak belajar. Oleh kerana itu mereka perlu diberi peluang, diberi penjelasan. Nah, sebab itulah surah Abu Bakar ni panjang. Setengah tu takut pada pemimpin. Takut pada pemimpin yang murtad ni. Kalau dah ikut dia, dia bunuh, dia bakar macam-macam. Takut. Ada yang bersembunyi, ada yang terpaksa lah tak bercakap. Ada yang mengaku, hati tak reda. Perkara tersebut jelas terbukti apabila sejumlah besar jumlah mereka telah kembali kepada Islam. Setelah itu mereka menyertai tentera Islam yang menyelamatkan mereka daripada kesesatan. Selepas pemimpin-pemimpin murtad itu dikalahkan, maka berduyun-duyun lagi kembali semula kepada Islam serta membuktikan keinsapan mereka dengan berjihad sepenuh pengorbanan melalui harta dan jiwa raga mereka. Terdapat kalangan murtad ni sedar, insaf, bukan insaf sekadar untuk masuk Islam saja, berjihad, berjuang, sanggup serahkan kekayaan dia, nak tebus dosa murtad dulu, sanggup berjuang sehingga mati, syahid di medan perang, mempertahankan Islam, melawan musuh Islam. Tebuh sungguh-sungguh, ikhlas sungguh mereka balik pada Islam ni. Wallahu a'lam.